Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey. Jadi hari ini kita atau saya akan bincangkan satu perkembangan ya, berdasarkan kajian-kajian tertentu yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang saya kenal di Johor. Okey, yang masih berjalan, dan amat menarik apa yang telah di maklumat yang dikumpulkan ya, dan itulah saya nak kongsi dengan anda. Jadi saya rasa saudara-saudari masih ingat saya ada membuat satu cadangan, satu-satunya cara ya, blok alternatif ke, kau nak panggil blok ketiga ke, kau nak panggil blok kuasa ketiga ke, tak kisah, tapi satu-satunya cara parti-parti alternatif boleh bukan hanya tumbangkan Barisan Nasional, mungkin boleh kuburkan Barisan Nasional, iaitu dengan menerusi penubuhan satu kaunsil yang telah saya cadangkan. Dan cadangan nama saya adalah kaunsil itu diberi nama The Rakyats Council. Okey. Dan Rakyats Council ini akan mengepalai satu blok gabungan parti-parti alternatif dan juga parti-parti dari Perikatan Nasional, iaitu Bersatu, PAS, Gerakan, Pejuang, Warisan dan Piagam Rakyat. Dan ini saya telah cadangkan satu nama, iaitu Gerakan Pejuang Nasional. Sebenarnya selepas cadangan ini dibuat, saya kerja saya cuma buat cadangan, tidak lebih dari itu di sinilah. Selepas cadangan itu dibuat, ada bisikan-bisikan daripada belah-belah Perikatan Nasional dan juga belah-belah Pakatan Harapan ya, bisikan-bisikan tertentu bahawa nampaknya tidak ada cara lain melainkan satu pergabungan yang miripnya seperti yang saya cadangkan. Okey. Dan kemudian Perikatan Nasional pula dalam satu portal yang sama ada dimiliki mereka ke ataupun memang berpihak kepada mereka, tetapi jelas memang berpihak kepada mereka lah, telah berkata PN atau Perikatan Nasional mampu mengepalai satu gabungan sebagai kuasa ketiga. Okey. Di sini sudah menunjukkan bahawa ada kesedaran di dalam Perikatan Nasional bahawa cadangan saya adalah satu cadangan yang memang sesuai dan logik. Bagi mereka yang masih belum menonton cadangan yang telah saya buat, kemudian saya akan rumuskan kembali lah. Tetapi mereka sedar ini adalah logik. Muhyiddin dah tahu benda ni satu-satunya cara. Cuma saya rasa Perikatan Nasional atau pihak daripada Perikatan Nasional yang telah dipetik ya, sebagai berkata bahawa Perikatan Nasional boleh mengepalai gabungan ini sebagai kuasa ketiga, saya rasa orang itu ataupun Perikatan Nasional secara amnya sudah besar kepala dan masih belum lagi berpijak di bumi nyata dan masih sedang cuba untuk menjadi hero, walaupun sebenarnya dicemuh oleh majoriti rakyat, khususnya pemimpin utama Perikatan Nasional, iaitu Muhyiddin Yassin. Okey, so saya rasa mereka masih tidak berpijak di bumi nyata. Okey, so saya pun pernah beritahu sebelum apa-apa terjadi, saya beritahu kalau saya Muhyiddin, saya akan sedar satu-satunya cara untuk menebus kembali maruah saya dan Bersatu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan keadaan bagi Perikatan Nasional ialah dengan berjumpa dengan Tun dan bersedia untuk bekerjasama atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tun ya. Maknanya Muhyiddin kena buang aspirasi dia nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Selepas saya berkata demikian, saya dapat maklum
Sampai hari ini saya masih belum dapat pastikan 100% benar atau tidak. Saya dapat maklum Muhyiddin pergi berjumpa dengan Tun. Dan ada pula perkembangan baru di mana ada orang kata sampai Muhyiddin mencadangkan dia nak kekal sebagai Perdana Menteri sebab kerja belum selesai. Benar atau tidak saya tak dapat pastikan. Tetapi jika benar, ini adalah percubaan kedua Muhyiddin untuk hubungi Tun. Dan malangnya Muhyiddin masih sedang menaruh harapan untuk kembali sebagai Perdana Menteri tanpa sedar-sedar lagi bahawa beliau ditolak oleh rakyat bagi jawatan tersebut. Dan kita boleh lihat bahawa Muhyiddin dah sedar, Muhyiddin dah dapat bau, tidak ada cara lain melainkan beliau kembali dan cuba berdamping dengan Tun. Okey. So itu adalah perkembangan yang saya nak kongsikan lah. Okey. Nah, apa yang menarik apabila ada pihak tertentu telah membuat kajian kasar, this is not a real in-depth survey, tetapi kajian sana sini, saya dah berjanji tidak akan beritahu sumber yang mana sebab kajian masih dijalankan dan mereka sendiri akan umumkan bila sampai masanya. Apa yang menarik ialah di Johor, di kawasan-kawasan pendalaman, tempat-tempat makcik-makcik, pakcik-pakcik orang kampung ni, ramai yang masih sangka bahawa Tun mengepalai Bersatu. Mereka yang tidak celik teknologi, mereka yang tidak selalu membaca media sosial dan sebagainya, khususnya di kawasan kampung-kampung makcik-makcik dan pakcik-pakcik ni, yang saya difahamkan keluar mengundi, mereka terkejut bila diberitahu bahawa Tun tidak lagi mengepalai Bersatu. Malah mereka terkejut apabila diberitahu bahawa sebenarnya Bersatu secara tak kehormat telah menendang Tun keluar daripada jawatan pengerusi. Dan Muhyiddin telah mengambil alih Bersatu. Muhyiddin telah mengkhianati Tun. Dan Muhyiddin semata-mata untuk jadi Perdana Menteri. Dan Muhyiddin telah memberitahu Tun bahawa dia tidak ada masalah untuk kerjasama dengan UMNO yang dikuasai oleh kleptokrat, kerana dia kata politik, dia dahulukan politik daripada lain-lain. Mereka terkejut. Ini kajian kasar. Dan kita juga dapati bahawa sebenarnya daripada Bersatu ada keluarlah, tak tahu siapa dalang dia dan sebagainya, sama ada mesej ke atau risalah saya lupa, yang ada gambar Muhyiddin dengan Tun, gambar lama, pada ketika kempen Bersatu berjalan di Johor. Jadi di situ kita nampak Bersatu masih cuba berpaut kepada Tun. Dan ini telah sebenarnya mengelirukan orang-orang kampung. Okey. Kemudian ada juga orang-orang yang pro Bersatu. Ada ura-ura orang-orang ni, ada juga yang dibayar, tak tahu betul ke tidak dibayar, yang cuba mewar-warkan bahawa sebenarnya Tun secara senyap, Tun dan Muhyiddin bekerjasama. Mereka mewar-warkan berita palsu ni, fitnah ini. Dan saya tahu sebab salah seorang ada hubungi saya dan cuba beritahu, dan saya jelaskan ini adalah palsu. Jadi bila orang tu yang saya tahu orang kuat Bersatu ni beritahu saya, maknanya mereka sekarang terdesak dan cuba meracuni orang-orang yang mereka fikir adalah orang-orang Tun, kerana terdesak untuk runtuhkan persekitaran Tun, supaya akhirnya Tun mungkin akan bersetuju untuk menyokong misi Muhyiddin menjadi Perdana Menteri kembali. Jadi di sini saya nak beritahu, there is no such thing ada kerjasama sulit antara Tun dengan Muhyiddin, dan there is no such thing as Muhyiddin di bawah arahan Tun. Teori konspirasi ini adalah keterdesakan dua pihak. Pihak pertama adalah Bersatu kerana mereka merasa, pihak tertentu dalam Bersatu kerana mereka merasakan benda ni akan mengelirukan pengundi
Dan berdasarkan sedikit sebanyak maklumat yang kita terima daripada Johor ni, memang ada orang terkeliru benda ni. Tapi ini juga, dalam dia juga ada orang-orang tertentu dalam UMNO yang saya lihat pro Najib yang juga mewar-warkan benda ni. Mereka pula rasakan benda ni akan menyebabkan orang benci Muhyiddin. Ya. Tetapi nampaknya misi UMNO tak berjaya, misi Bersatu ni berjaya. Orang-orang tertentu dalam Bersatu ni berjaya. So, ini telah sekaligus menampilkan kepada saya, dan benda ni sebenarnya dah lama saya sedar. Benda ni juga ada orang-orang tertentu di dalam pejuang yang menghubungi saya. Mereka kata ini adalah satu masalah yang mereka sedar, tetapi tidak ada apa-apa yang dilakukan. Jadi ini sebenarnya telah menampilkan, menunjukkan satu kegagalan dari sudut komunikasi ataupun penyampaian maklumat di dalam pejuang untuk memastikan semua orang faham apa yang telah berlaku antara Bersatu dengan Tun, dan kini Tun adalah pengerusi pejuang dan pejuang tidak ada kaitan dengan Bersatu. Saya rasa benda ni sebenarnya ada juga pihak terkeliru. Okey. So itu penemuan kami lah. Jadi apa pun sekarang ni kita dah baca satu kenyataan yang dibuat oleh DAP, bahawasanya DAP tidak sekali-kali akan kerjasama dengan Bersatu atau Perikatan Nasional kerana mengkhianati DAP, PH. Okey. Saya akan kembali kepada kenyataan DAP ni. Kenyataan DAP ni tepat. Saya nak juga imbas kembali apa yang telah saya beritahu. Satu-satunya cara untuk kalahkan BN, malah boleh menguburkan BN, yang saya nampak tidak ada formula lain, ialah menerusi cadangan penubuhan satu kaunsil yang cadangan nama saya adalah The Rakyats Council, yang dianggotai oleh Tun dan mungkin juga Tengku Razali Hamzah, Daim Zainuddin, Rafidah Aziz dan tokoh-tokoh penting yang bukannya berkait politik secara langsung, yang mempunyai kepercayaan tinggi kepada rule of law, kedaulatan undang-undang dan sistem perundangan yang kukuh. Dan tokoh-tokoh ini ada status di dalam masyarakat atau society. Mungkin peguam, seperti contohnya saya telah beri contoh Muhammad Hanif Katri Abdullah. Mungkin tycoon yang diterima ramai oleh Melayu dan bukan Melayu. Dan mungkin juga seorang bekas anggota polis seperti bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado. Dan The Rakyats Council ni akan menjadi kita tak payah bincang siapa nak jadi Perdana Menteri, kerana ini mengatasi polemik Perdana Menteri, dan mereka akan mengepalai satu pergabungan parti-parti alternatif, di mana gabungan ini akan disertai oleh cadangannya Bersatu, PAS, Gerakan Pejuang Warisan, dan satu gagasan yang bukan berteras parti, iaitu Piagam Rakyat. Malah Piagam Rakyat boleh mewujudkan satu piagam yang dipersetujui oleh semua terbabit, dan The Rakyats Council boleh menerajui gabungan ini yang saya telah cadangkan nama Gerakan Pejuang Nasional, dan juga pemimpin-pemimpin gerakan ini boleh menerajui negara sekiranya menang pilihan raya dan berjaya menguburkan Barisan Nasional. Jadi kemudian saya telah menegaskan sejelas-jelas mungkin dalam perbincangan awal, tak payah libatkan DAP, tak payah libatkan Amanah, dan yang paling penting tak payah libatkan PKR, sebab PKR Anwar ditolak rakyat dan Anwar telah menimbulkan banyak masalah. Jadi rakyat akan dapatinya pelik jika masih bergantung atau berpaut kepada satu kerjasama melibatkan Anwar. Yang kita lihat DAP dan Amanah tidak ada tulang belakang, tidak boleh menolak Anwar, yang perjuangan dia hanyalah untuk Anwar, bukan untuk rakyat. Jadi saya kata tolak tepi dulu. Kemudian esok tiba-tiba DAP kata dia nak sertai ke, Amanah kata dia nak sertai, itu pertimbangkan kemudian.
Ini yang telah saya cadangkan. Dan kita lihat sebenarnya kesedaran daripada apa yang telah saya beritahu tadi, kesedaran sudah timbul di dalam Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin bahawa inilah satu-satunya cara. Cuma mereka besar kepala sampai ada orang di dalam Perikatan Nasional kata PN yang akan kepalai gabungan ini. Itu adalah satu cadangan yang naif dan dangkal, sebab rakyat telah cap Perikatan Nasional sebagai pengkhianat yang telah mencetuskan langkah Sheraton dan berdamping dengan kleptokrat. Jadi rakyat tidak akan yakin bahawa Perikatan Nasional mampu mengepalai satu gabungan. Cadangan saya tidak merujuk kepada siapa-siapa mana-mana gabungan yang mengepalai sesiapa. Cadangan saya adalah satu rakyat council mengepalai gabungan tersebut. Ya, untuk mengatasi masalah mana-mana parti atau mana-mana gabungan cuba hijack dan cuba jadi hero. Ya. Jadi Muhyiddin masih nak cuba. Jika Muhyiddin atau PN cuba mengepalai mana-mana gabungan, rakyat takkan keluar mengundi. Saya dah beritahu, sekarang parti-parti alternatif ini memerlukan wow factor baru. Wow factor lama tak boleh digunakan. Ada orang cadangkan DAP, Amanah, PKR dan TUN dan Pejuang Bersatu Warisan. Sebenarnya itu lebih kurang formula lama. Sebab dulu Pakatan Harapan plus Warisan. Tak ada pembaharuan. Ya. Dan daripada PRU14 sampai hari ini, orang dapat lihat jelas bahawa Anwar telah timbulkan banyak masalah sehingga rakyat sekarang tolak Anwar. Jadi bila mereka bergabung kembali, tidak akan ada sebarang wow factor dan tidak ada sebarang insentif bagi rakyat yang tidak keluar mengundi untuk keluar mengundi. Malah pengundi atas pagar yang tertunggu-tunggu satu alternatif yang boleh memberi keyakinan baru, nafas keyakinan baru bahawa ada alternatif baru yang boleh memberi jaminan bahawa tidak akan berlaku lagi pengkhianatan, boleh memberi jaminan bahawa mereka stabil dan mampu menubuhkan satu kerajaan majoriti besar. Ya. Jika tidak diberi keyakinan ini, apabila mereka melihat formula sama, pengundi atas pagar akan menjadi frust. Mungkin mereka sendiri tidak akan keluar mengundi, atau mungkin mereka akan mengundi Barisan Nasional. Mungkin pengundi DAP dan Amanah akan menjadi frust dan peratusan undi terhadap DAP dan Amanah yang sudah sedia menyusut berbanding PRU14 akan menyusut lagi. Sebab orang akan tertanya, mengapa nak wujudkan semula satu gabungan, satu formula yang terbukti gagal? Jadi itu tidak akan berjaya. Yang akan berjaya jika ada wow factor baru. Orang tak nak dengar Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri ke, Tun nak jadi Perdana Menteri ke, siapa nak jadi Perdana Menteri, orang tak nak dengar. Orang nak dengar satu kolaborasi, satu penyatuan tokoh-tokoh terulung seperti Tun, Tengku Razaleh, Rafidah Daim, mungkin Muhammad Hanif Katri, mungkin Tan Sri Hamid Bado, mungkin seorang tycoon, ya, yang mampu. Yang ini bila anda lihat gabungan sebegini, anda tak payah nak bincang lagi Perdana Menteri. Inilah yang akan mengepalai satu gabungan parti-parti alternatif. Dan buat pertama kali mereka melihat PAS bekerjasama dengan Tun. Buat pertama kali mereka lihat gerakan bekerjasama dengan Pejuang, Warisan duduk dalam satu gabungan bersama Tun. Buat pertama kali mereka melihat satu gagasan Piagam Rakyat yang berpandu kepada kedaulatan undang-undang dan bukannya kepada prinsip kepartian. Semuanya duduk bersama dan setuju untuk dibimbing oleh satu kaunsil tokoh-tokoh negarawan. Tidak ada formula lain. Baru ada wow factor baru. Baru rakyat kata, okey, ini adalah satu formula baru. Ini memang kuasa ketiga. Ya.
Ini bukan lagi kita lihat, bukan lagi kepimpinan sama yang diberikan kepada kita pada PRU 14. Ini kita percaya mereka ni boleh membawa ramai orang keluar mengundi. Kita percaya bahawa mereka mampu esok lepas pilihan raya sama ada menjadi kingmaker besar dan seterusnya mewujudkan satu kerajaan yang majoriti dia cukup besar, atau mereka terus menang dengan majoriti besar, agar sukar bagi berlaku pengkhianatan dan gabungan ini pecah. Ya, rakyat akan yakin, ramai akan keluar mengundi, dan saya percaya even pengundi tegar di AP yang lah ni dah menyusut, ada sebahagian yang akan lari ke blok ini. Saya percaya bahawa pengundi atas pagar akan lari ke blok ini. Dan saya juga yakin, amat yakin, balah berani bertaruh bahawa penyokong tegar barisan sekalipun ada sekumpulan kecil akan lari ke blok ini. Kerana blok ini dapat menjamin penyatuan ummah. Adanya PAS, Bersatu, Pejuang, dia kata kita buang ego, kita duduk bersama bawah The Rakyats Council. Ya. Ada parti-parti seperti Gerakan Warisan yang akan menjadi representasi kepada bukan Muslim. Ada juga Piagam Rakyat yang akan jadi representasi kepada mereka yang sudah hilang keyakinan terhadap sistem kepartian. Kesemuanya akan lihat kami dikepalai oleh satu kaunsil yang membawa suara kami. Kami dulu kata kami suka Hamid Badu, mereka letak Hamid Badu kat situ. Kami nak satu formula yang meyakinkan kami bahawa mereka telah mendengar suara hati kami. Ya. Pada masa itu rakyat tidak akan pandang lagi formula-formula yang dibawa oleh pihak lain. Ya. Dan ini satu-satunya cara bagi PAS, PPBM dan gerakan untuk menjadi sebahagian dari kuasa ketiga. Sebab tanpa cara ni, PAS sebenarnya tak layak jadi kuasa ketiga. PPBM tak layak jadi kuasa ketiga sebab sekarang ni dia duduk sebagai dalam kerajaan. Okey. Orang tak nak dengar lagi Muhyiddin nak jadi PM, siapa nak jadi PM. Orang nak dengar dulu satu penyelesaian yang lebih hebat daripada siapa nak jadi PM. Orang dah tak yakin dengan polemik siapa nak jadi PM. Sudah ada berapa PM, semuanya gagal. Semuanya PM lembik. Muhyiddin pun PM lembik. Orang tak yakin dah. Esok dah ada satu kaunsil yang besar ni, yang mantap ni, orang dah tak kisah dah siapa dia nak letak sebagai PM, sebab mereka percaya akhirnya dengan konsep kaunsil ni. Dan jika gabungan ini berjaya mendapat majoriti 2/3, perlembagaan persekutuan boleh dipinda sebegitu rupa supaya dapat dimuatkan konsep kaunsil ini ke dalam perlembagaan, agar kaunsil ini akan mendapat kuasa berperlembagaan bagi mengawal tindak tanduk Perdana Menteri, memastikan bahawa dalam hal-hal tertentu lah, bukan semua hal lah, kaunsil dapat, undi kaunsil dapat memastikan tidak ada perkara yang pelik dilakukan oleh Perdana Menteri. Dan amat penting bagi satu gabungan yang diwujudkan meyakinkan rakyat bahawa mereka mampu mendapat akhirnya lah menubuhkan satu kerajaan, menarik parti-parti lain sehingga dapat majoriti 2/3, supaya perlembagaan bahagian-bahagian tertentu dapat dipinda untuk memantapkan pentadbiran supaya tidak lagi berlaku perkara-perkara yang telah berlaku yang telah membawa kepada ketidakstabilan. Inilah yang perlu. Jadi ini sekaligus menjawab soalan yang telah diajukan kepada saya. Ya. Ada orang masih berkata DAP amanah
PKR, Tun, Pejuang perlu bergabung semula. No, ianya tidak akan berjaya, dan saya 100% yakin ini tidak boleh menarik pengundi keluar. Dan sebenarnya saya rasa DAP pun dah sedar benda tu. Saya percaya mereka tidak ingin kerjasama dengan Bersatu, bukan sebab Bersatu pengkhianat ke apa, sebab it's not going to make any difference kalau kamu beri formula yang sama. Rakyat akan kata, kami dulu dah percaya, lepas tu benda jadi dalca. Jadi kamu tidak memberi kami sabarang keyakinan baru. Jadi sebab itu DAP berani kata kami tidak ingin kerjasama dengan Perikatan Nasional. Tidak ada formula lain, melainkan Muhyiddin terlalu terdesak nak jadi Perdana Menteri. Dia bersekongkol kembali dengan kleptokrat seperti yang dibuatnya pada langkah Sheraton. Ya, sebelum langkah Sheraton, Muhyiddin bersekongkol dengan kleptokrat. Itulah ya sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Dia beritahu Tun dia tidak ada masalah kerjasama dengan UMNO dan kleptokrat ni sebab dia utamakan politik. Kalau terlalu terdesak dan dia pergi ke hala tu, itu kita tidak tahu. Tetapi itu pun dia tidak akan berjaya. Dia tahu dia tidak akan berjaya, kerana andai kata kleptokrat bersetuju kerjasama dengan Muhyiddin, pengundi tegar UMNO pun akan meluat dengan UMNO. UMNO tidak ingin ambil risiko itu. Ya? So Muhyiddin terperangkap. Dalam keadaan terperangkap, dia masih lagi tidak berpijak di bumi nyata. Buat masa ni, apa yang Muhyiddin harus lakukan dan apa pemimpin Bersatu, PAS dan Gerakan perlu sedar, ialah jika mereka terus mendengar apa yang Muhyiddin cakap ni, mereka akan hanyut pada PRU 15, kerana rakyat Council masih boleh ditubuhkan tanpa Perikatan Nasional, di mana boleh ada pejuang, warisan, piagam rakyat. Dan ini masih akan memberi penampilan satu harapan baru kepada rakyat. Masih ada kemampuan nak jadi kingmaker. Jadi Muhyiddin, pemimpin-pemimpin Bersatu, PAS, Gerakan, sedarlah bahawa ini satu-satunya cara, dan Muhyiddin sedang membuang masa anda. Sebaliknya, Muhyiddin perlu pijak kat bumi nyata dan bersetuju untuk bekerja sama dengan The Rakyat Council demi menyelamatkan maruah diri dan juga Bersatu. Itu hujah saya. Dan jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya akan ambil 2-3 soalan. Saya tidak akan baca soalan atas. Jika anda ada soalan, anda ulanginya. Satu je nak bagi tahu, UMNO BN cuma percaya diorang kena hold semua kluster mahkamah. Kalau semua kluster mahkamah didapati bersalah dan kebenaran, UMNO akan berkecai. Ya, betul. Ritaudin Azali, apakah mungkin sikap denial Zahid akan makan diri seperti mana sikap Najib masa PRU 14? Ya, ianya akan memakan diri. Sebab Zahid tak sedar sebenarnya dia dah kena tai chi oleh Ismail Sabri pada PAU. Ismail Sabri dengan licik, dengan bijak telah memberitahu bahawa dia bersetuju tidak akan tunggu sesaat pun untuk bubar parlimen sekiranya dia letak syarat dia perlu berunding dengan top 5, dan jika top 5 setuju bahawa boleh menang, dia tidak akan tunggu sesaat pun. Dan dengan tepukan gemuruh ucapan dia tu, dia secara tidak langsung telah mendapatkan mandat PAU, dan mandat PAU mengatasi MKT. Dan dengan ucapan ni, Zahid jadi terlalu gairah, terlalu gembira, hingga Zahid lupa mendapatkan mandat PAU agar Zahid diberi kuasa penuh untuk menetapkan cadangan tarikh pembubaran parlimen. Justru sekarang Zahid tidak boleh membuat keputusan unilateral dan semua perlu menerusi MKT. Dan Zahid lupa bahawa Ismail Sabri sendiri adalah salah seorang daripada top 5 yang dia nak pergi bincang bersama. Maknanya Ismail Sabri akan berbincang dengan top 5, termasuk bincang dengan diri dia sendiri. Dan jika Ismail Sabri tiba-tiba kata top 4 presiden, timbalan presiden dan 2 naib presiden, yakin BN akan menang, tapi saya tak dapat keyakinan yang cukup, maka Ismail Sabri yang juga Perdana Menteri
boleh bawa benda ni ke MKT. Dan kita tahu di MKT sebenarnya sekarang ni bukan macam dulu-dulu Zahid kuasai sepenuhnya. Sekarang tak. Sebelum ni pun Zahid cuba push untuk PRU awal, ditolak oleh MKT. Jadi ada majoriti dalam situ yang tidak begitu setuju PRU diawalkan. Jadi jika Ismail Sabri bawa ke MKT, kemudian dia kata saya salah seorang top 5, saya dah dapat mandat PAU bahawa top 5 kena yakin, tapi saya tak begitu yakin. Jika Ismail Sabri dapat sokongan majoriti MKT, maka keputusan MKT PRU boleh tunggu dulu. Tapi apa pun, akhirnya Ismail Sabri jugalah yang kena bawa benda ni ke kabinet. Dan jika di kabinet Ismail Sabri kata saya tak yakin bahawa pilihan raya perlu diadakan sekarang, maka tiada pilihan raya. Jadi sekarang Zahid perlu beri hitam putih kepada Ismail Sabri bahawa jika parlimen dibubarkan sekarang, Ismail Sabri akan jadi calon tunggal Perdana Menteri. Mungkin dengan hitam putih itu Ismail Sabri akan yakin dan bersetuju bubar parlimen. Kerana jika esok BN menang, ya, dan Zahid tiba-tiba nak cuba calonkan Najib ke atau Mat Hassan sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri ada hitam putih Zahid yang boleh digunakan, ditunjuk kepada semua MP-MP baru untuk mendapat sokongan majoriti untuk jadi Perdana Menteri. So sebenarnya Ismail Sabri telah tai chi Zahid, ya. RJ Khalifahdin, RJ beri sikit komen, adakah perubahan kepimpinan DAP yang diketuai oleh Anthony Loke akan ikut gabungan GPN ni dan meninggalkan PH? Saya ulang, buat masa ni pertimbangan utama bukannya DAP. Perlu satu benda baru. Tapi ini anda perlu faham, ini cadangan saya. Cadangan saya secara peribadi. Dan ini membawa kita kepada soalan Maliki Mikhail, apakah perkembangan kaunsil ini? I don't know. Okey, saya buat cadangan peribadi di sini dan bagi saya ianya berakhir di sini. Saya tidak boleh akan membuat lanjutan mana-mana, tidak ada kemampuan untuk membuat lanjutan menerusi saluran mana-mana dan tidak akan membuat itu. So it ends here. Sama ada orang membincangkannya, mempertimbangkannya, I don't know. Okey. Ismail Mat Yusof, Tuan RJR, adakah TM Tun Mahathir lah boleh setuju dengan pandangan ini? Nak dengar pandangan RJR? I really don't know. Ikhlas, saya tidak tahu. Adakah dia boleh menerima, adakah dia akan menerima, adakah dia peka terhadap cadangan ini? Ada pihak yang peka, itu saya boleh beritahulah. Tapi ini bukannya pihak yang ahli pejuang. Ada pihak yang peka. Tapi adakah, I don't know. Ini bukannya matlamat saya. Matlamat saya ialah melaksanakan tanggungjawab saya kepada penonton dan memberikan cadangan ini sebab perjuangan saya, prinsip perjuangan saya mendorong saya untuk melakukan cadangan ini, menerusi saluran ini, kerana tidak ada saluran lain. Mat Sabna, minta Agong take over power. Di sini saya bersetuju dengan cadangan Tuan Hanif Khatri. Sebelum ni saya beritahu, saya harapkan Mageran. Baru-baru ni kenyataan Muhammad Hanif Khatri telah dibawa oleh utusan Malaysia, di mana beliau turut telah mencadangkan jika parlimen dibubarkan, Yang di-Pertuan Agong perlu pertimbang menubuhkan Mageran. Ini saya setuju. Tun Perak, mana mungkin PN nak lead jika masih dalam kerajaan. Itulah saya kata, PN atau perikatan ni perlu pijak di bumi nyata. Mereka asyik buat kenyataan-kenyataan bodoh. Ramli bin Rasul Ram, UMNO ada ke hope PRU 15 setelah bos didapati bersalah? Mereka akan mati-mati, mereka akan cuba bubar parlimen antara bulan April atau Mei, ya. Zul, kluster mahkamah banyak plan, pakar putar belik, dah berapa banyak plan dia orang guna? Ya, betul-betul ada banyak plan, memang banyak plan lah. Ahmad Tamizi Abu Seman,
Ahmad Tamizi, sekiranya persetujuan dicapai, logo parti mana yang bakal digunakan oleh GPN ini? Okey, GPN, okey, saya tidak pernah memikirkan benda ni. GPN tidak harus menggunakan logo Perikatan Nasional. Tidak boleh. Ianya tidak akan berjaya kerana Perikatan Nasional sudah menjadi pentadbir dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kuasa ketiga, tidak boleh diklasifikasikan sebagai satu pembaharuan yang dapat mengajak orang keluar mengundi. So, impossible. Saya lihat satu-satunya cara, bukan sebab saya dukung perjuangan Tun, bukan sebab itu, tapi hakikatnya satu-satunya cara ialah jika menggunakan logo pejuang. Ya. Haji Fauzi Lazar, skim cepat kaya, Jolo berjaya tipu PM paling bodoh dunia. Anda tolong rujuk live saya semalam berkenaan Jolo dengan Najib, dan mengapa saya beritahu bahawa semua tanda-tanda termasuk pencerahan pendedahan FBI menunjukkan dengan jelas Jolo bersubhat dengan atau mencadangkan sejelas-jelasnya bahawa Najib dengan Jolo bersubhat. Khalifah Din, RJ beri sedikit komen, adakah kepimpinan baru DAP yang diketuai oleh Anthony Locke akan saya dah okay, Maliki, I've answered your question. Maliki, council boleh pastikan semua di kerajaan dan pembangkang declare asset. Ya, banyak benda boleh dilakukan. Boleh ada satu piagam yang dipersetujui semua yang mewajibkan perkara-perkara tertentu dilakukan oleh calon-calon dan sebagainya. Hitam putih pun tak guna. Tengok kat Johor sesuka hati tukar nama MB, kena scam Johor. You see. Hitam putih ni dari sudut dalaman. Okey, di Johor sekalipun saya mendapat khabar sebenarnya dari dalam UMNO ada usaha untuk memastikan Hasni tidak jadi Menteri Besar sebab ada yang menentang Zaid. So anyway, ini hitam putih yang saya maksudkan adalah untuk dalaman UMNO. Of course, keputusan akhir terletak di tangan Agong. Dan Agong nak lihat majoriti sokongan ahli-ahli parlimen. So, andai kata di dalaman UMNO Zahid menipu Ismail Sabri kemudian dan dia tidak calonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri ada hitam putih ni yang boleh digunakan untuk memberitahu MP-MP. Malah sebelum pilihan raya pun boleh diberitahu bahawa ini adalah perjanjian Zaid, untuk meningkatkan kemungkinan ramai MP akhirnya akan bersetuju untuk calonkan Ismail Sabri. Ini tidak akan memberi apa-apa. Ini bukannya satu kepastian 100%, tetapi ini akan mengurangkan kemungkinan Ismail Sabri ditipu. Syukur Laj Toyang, Tuan, adakah akta lompat parti akan diluluskan? Okey, saya mendengar ucapan hebat Mat Sabu di Parlimen, dan intipati ucapan Mat Sabu ni saya rumuskan, satu poin terpenting ialah dia memberi bayangan akta anti lompat parti ni amat penting untuk meyakinkan orang keluar mengundi. Okey, itu pandangan Mat Sabu. Bagi saya, buat akta anti lompat parti ke tak buat akta anti lompat parti ke tidak akan membawa sebarang perubahan kepada rakyat yang nak keluar mengundi. Sebabnya jadi mungkin ada orang nak potong bahagian ini dan tularkan, sila, saya harap anda berbuat demikian ya. Sebabnya akta anti lompat parti tidak akan membawa sebarang perubahan, malah tidak mampu menarik orang keluar mengundi seperti mana yang didakwa oleh Muhammad Sabu di Parlimen. Sebabnya esok kalau wujud balik formula sama, tiba-tiba DAP Amanah, PKR bersatu kembali berwujud gabungan, ini untuk tujuan perbincangan sahaja. Dengan adanya anti lompat parti ini tidak akan bawa sebarang perubahan,
Kerana orang tak payah lompat parti, tapi Bersatu tetap boleh mengkhianati semula gabungan. Pengkhianatan boleh berlaku dengan bermacam-macam cara. MP tak semestinya lompat dari parti ni ke parti lain, tapi dia boleh keluar parti dan menjadi bebas. Itu saya rasa Akta ni tidak boleh menghalang. Atau satu parti boleh mengkhianati, sekali lagi tidak boleh halang. Jadi rakyat tidak akan diberi sebarang keyakinan bahawa pengkhianatan yang berlaku ketika langkah Sheraton tidak akan berlaku semula. Kerana andai kata wujud Akta anti lompat parti dulu, PPBM tetap boleh keluar Pakatan Harapan. Dia tidak akan dikira sebagai melanggar Akta anti lompat parti. Jadi ianya tidak akan membawa sebarang perubahan. Saya tidak percaya. Mungkin ada pihak nak guna keengganan kerajaan untuk meluluskan ataupun membentangkan anti lompat parti ini untuk menarik MOU. Saya tidak tahu. Mungkin ini semua alasan. Ini semua saya lihat lebih pada politik. Bagi saya tidak yakin, tidak percaya dengan hujah Muhammad Sabu bahawa pembentangan Akta anti lompat parti ini dan seterusnya meluluskan Akta anti lompat parti ini mampu menarik pengundi keluar. Saya totally 100% tidak setuju. Ya. Cadangan menubuh Hanis bin Amin. Cadangan nak menubuhkan kaunsil, siapa akan initiate? Well, saya dah initiate sini. Initiate selanjutnya saya tak tahu. Mungkin ada, kalau anda siapa-siapa yang menonton yang ada saluran boleh initiate ke, tak tahu. Bagi saya, tugas saya dah selesai. Okey, saya terus ke bawah. Ya. Okey, Zul Hasan. Pandangan bagi generasi baru dan sebagainya banyak dilontarkan. Tak mahu orang lama, generasi baru. Ini adalah retorik yang banyak dilontarkan. Saya fikir ini retorik, sekadar retorik. Contohnya ada ramai kata kalau muda bertanding calon, muda akan sapu. Kita lihat itu tidak benar. Okey. So, generasi baru. Rakyat sekarang di Johor, mesej dia bukannya nak generasi baru. Itu bukan penekanan rakyat. Penekanan rakyat ialah siapa-siapa kita pilih. Apakah garanti bahawa tidak akan berlaku perkara sama yang berlaku di langkah Sheraton. Itu suara rakyat. Jadi kita jangan buat persepsi atau rumusan sendiri. Mereka nak generasi baru. Rakyat tidak pernah berkata begitu dalam mana-mana pilihan raya yang berlaku. Tapi mesej jelas yang diberikan di Johor dan Melaka, khususnya di Johor, ialah kami nak kestabilan dulu, perkara lain kemudian. Jadi rakyat nak diberitahu, kalau kami pilih mana-mana parti, tak kira generasi baru ke lama ke, apakah garanti bahawa tidak akan berlaku pengkhianatan semula. Okey. So saya rasa retorik generasi baru ni bagi saya tak penting. Ya. Generasi baru ke, lama ke, tapi yang penting boleh memberi keyakinan kepada rakyat bahawa inilah yang boleh membawa kestabilan. Tidak akan berlaku ulangan langkah Sheraton dan langkah Royal Chulan. Saya terus ke bawah. Ahmad Long. Okey, Maliki Mikael, untuk rakyat keluar mengundi buatkan compulsory seperti Singapura. Tak boleh. Ahmad Long, because ada banyak cara rakyat boleh boycott. Kalau mereka nak boycott, mereka keluar mengundi tapi undi rosak. Okay. Ahmad Long, saya rasa budak muda ramai tak reti politik, mungkin termakan propaganda UMNO. Bukan. Budak muda bagi saya lebih terikutkan ibu bapa. Khalifaddin dengan RJ dengan keputusan Zahid akan calon 70% muka baru akan membuat beberapa MP UMNO keluar UMNO. Baru saya cerita, mereka sedang ride on the wave. They are riding on the wave. Kena ada calon muda. UMNO semua dah tak, nampaknya tak sedar suara rakyat yang memberitahu dengan jelas, we don't care generasi muda ke lama ke, yang kita nak tahu siapa yang boleh bawa kestabilan.
Apakah garanti tidak akan berlaku ketidakstabilan semula? Itu yang rakyat nak tahu. Mereka tidak kurang melihat siapa yang berada di sana. Alex Safilio, The Rakyat's Council aja yang boleh menjatuhkan BN seperti mana dulu PRU 14. Kena bergabung baru berjaya. Okey, saya ambil last question. Asma Lali, betul RJ, orang lama pun penting selain menggalak orang muda keluar. Sebenarnya polemik orang muda ni ditimbulkan juga oleh pihak-pihak tertentu dalam UMNO sebagai serangan kepada Tun dan sebagainya. Tapi kita lihat di Johor itu bukannya fokus rakyat. Ada parti muda sana, walaupun berbanding pejuang, parti muda menunjukkan prestasi yang menggalakkan 1 daripada 6 kerusi, tetapi berdasarkan keyakinan yang telah ditimbulkan oleh pelbagai pihak, kononnya muda akan sapu kerusi dan sebagainya, pengundi muda akan pergi ke muda, ini tidak berlaku. So ini lebih pada retorik bagi menyerang Tun. Saya tahu benda ni telah direka. Lepas PRU 14 lagi, arahan telah dikeluarkan pihak-pihak tertentu selalu fokus kat retorik, perlu ada muka baru, generasi muda. Kita lihat tak ada mana-mana pilihan raya di mana suara rakyat telah menegaskan perlu ada generasi muda. Tak ada. Di Johor memang pertama kali ada mesej jelas, kami nak kestabilan. Dulu kami akan lihat perkara lain kemudian. Bukannya kami nak orang muda. Tak ada. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya. Saya akan letak link di atas dan juga artikel-artikel berkaitan. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.